أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak. Sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Yang jumlahnya itu sangat banyak sehingga tidak terhitung. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat, dan dengan berkat syukur itu segala nikmat itu dikekalkan bahkan ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan insya-Allah pada malam ini kuliah Masjid Abidin ingin meneruskan huraian kalam hikmat Al-Syeikh Ahmad Ibn Atta'illah Al-Iskandari radhiyallahu anhu yang dimuatkan di dalam karya beliau Al-Hikam. Kalam hikmat yang ingin disempurnakan huraiannya, yang ingin diteruskan lagi huraiannya itu ialah kalam hikmat yang ke-195, yaitu Syekh Ibn Atta' berkata, tasbiku anwarul hukama'i aqwalahum fahaitsu sarat tanwiru wasalat ta'bir, yang bermaksud nur ilahi ahli ma'rifat selalu mendahului perkataan mereka. Yani ahli ma'rifat ni sebelum mereka bercakap, menjelaskan sesuatu, memberi nasihat, pengajaran dan sebagainya, ghalibnya Allah Ta'ala berikan dulu pencerahan. Allah Ta'ala bukakan dulu nur hidayahnya ke dalam hati mereka ni, sehingga lisan mereka ini menjadi juru bicara, penterjemah, saluran untuk menyampaikan nurul hidayah, nur hidayat yang Allah Ta'ala buka dalam hati mereka itu. Jadi mereka dapat nur tu dulu. Allah Ta'ala beri makrifat kepada mereka dulu. Kurniakan nur hidayat, kurniakan makrifat ke dalam hati mereka. Selepas tu barulah mulut mereka ni menjadi juru bicara, menghuraikan, menjelaskan apa yang mereka perolehi, apa yang mereka dapat, apa yang dicurahkan Allah ke dalam dada mereka, apa yang Allah Ta'ala bukakan ke dalam hati dan jiwa mereka itu. Jadi itulah kedudukan seorang ahli makrifat. Apa yang mereka bicarakan itu sebenarnya luahan dari nur hidayah yang mendahului, yang Allah Ta'ala kurniakan ke dalam hati mereka ni. Sebab tu kalam mereka ni bisa, nasihat mereka, huraian mereka dan sebagainya itu berkesan, menembus akal fikiran manusia dan hati nurani mereka tu. Sebab yang mereka ucapkan itu bukan kosong, penuh dengan pengertiannya.
Inilah yang diungkapkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu seperti yang disebut oleh Syekh Abu Talib Al-Maki dalam Ilmul Qulub. Dia kata, la yadkhulul qalba illa ma kharaja minal qalbi. Tak akan masuk ke dalam hati seseorang tu kecuali sesuatu yang juga keluar dari hati. Keluar dari hati, masuk ke hati. Tapi kalau keluar daripada otak, masuk dalam otak. Sebab tu orang-orang kita kadang-kadang ada ungkapan-ungkapan dia, masuk telinga ni, tubik kat telinga ni. Maksudnya dok lekat. Dok lekat, dok jelia. Jadi di sini Syekh Ibn Atta' nak menjelaskan kepada kita tentang fenomena ahli ma'rifat ni. Orang yang dikurniakan Allah ma'rifat ni, inilah keadaan mereka tu. Bahawa mereka ni mendapat nur hidayah dulu. Memperolehi kurniaan ma'rifat dalam hati mereka ni. Lepas tu barulah mulut mereka berbicara, menghuraikannya. Jadi huraian mereka, ta'bir mereka itu adalah saluran. Nak menjelaskan makrifat-makrifat kurniaan-kurniaan nur hidayah yang dikurniakan Allah ke dalam diri mereka itu, ke dalam hati mereka itu. Yang dimaksudkan dengan nur ahli hikmah, yakni ahli makrifat, ialah kekuatan iman. Nur mereka ni, antara maksudnya tu yang dikatakan nur yang Allah Ta'ala kurniakan ke dalam hati mereka tu, nur apa? Antaranya adalah kekuatan keyakinan, kekuatan iman. Jadi bila mereka menjelaskan, mereka beri nasihat, nasihat mereka itu terkesan ke dalam hati manusia. Terkesan, mempengaruhi hati manusia. Bahawa segala sesuatu, keyakinan bahawa segala sesuatu langsung di tangan Allah yang tidak bersekutu. Ini menurut huraian orang yang mensyarahkan kalam hikmah ni, dia menjelaskan salah satu daripada makna nur hikmah tadi tu, nur ilahi. Kalam hikmah ni nak beritahu kepada kita, ahli makrifat ini, mereka ni sebelum mereka menjelaskan, sebelum mereka berbicara, mereka terlebih dahulu memperolehi nur ilahi di dalam hati mereka. Lalu mereka curahkan dia dengan ungkapan, dengan bahasa, dengan nasihat huraian mereka ni. Baik, apa nur ilahi itu? Jadi nur ilahi ini luas makna. Saya terjemahkan secara umum, iaitu nur ma'rifat, cahaya ma'rifat, ataupun cahaya, kalau kita nak guna bahasa yang lebih dekat dengan syarak lagi, nur hidayah. Nur hidayah. Kalau nak guna bahasa istilah ahli tasawuf, nur ma'rifat. Kalau nak guna istilah dalam lagi, hakikat ataupun tajalliyat. Tak apalah, itu istilah-istilah. Tapi kita ambil bahasa mudahlah. Nur hidayat. Baik, nur hidayat ni luas. Maka di sini dijelaskan salah satu. Dalam huraian ni dijelaskan salah satu di antara makna-makna nur hidayah yang Allah Ta'ala bukakan ke dalam hati itu. Iaitu apa? Suatu bentuk kekuatan keyakinan. Keyakinan tentang apa? Bahawa segala sesuatu itu adalah datangnya daripada Allah, tidak dari yang lain lagi. Ataupun bahasa mudah, keyakinan yang bulat terhadap hakikat la haula wala quwata illa billah. Yang ini adalah sebahagian daripada nur hidayah. Sebahagian. Iaitu suatu keyakinan yang kuat bahawa segala sesuatu itu datangnya daripada Allah. Berlaku dengan kehendak Allah. Berlaku dengan kuasaan Allah. Jadi Allah Ta'ala rasakan ini ke dalam hati ahli makrifat itu. Sehingga kalau dia bercakap pun tidak rasa diri dia. Terus dirasakan, aku ni digerakkan oleh Allah. Aku tak dapat berbicara, tak dapat bercakap kecuali menurut apa yang dikehendaki Allah, kecuali dengan kekuasaan Allah, kecuali dengan hidayah dia, kecuali dengan taufik dia. Itu huraian dia.
Jadi dia tidak lagi merasa keakuan diri dia. Tak ada keakuan diri dia. Jadi nasihatnya itu tulus, ikhlas. Nasihat dia tu jernih. Jadi hak jernih ni bila dia masuk, lekatlah. Kita ni, pala pahit kita ni, yang mari air kuning tu, kita taki karat. Tapi kalau taki bersih, sampai pala pahit kita ni molek air dia tu. Gitu tamsilang dia. Jadi demikianlah Syekh Ibn Atta' nak beritahu fenomena orang ahli makrifat ni. Seperti itu. Mereka berbicara setelah Allah Ta'ala memberikan nur hidayah ke dalam hati mereka. Yang antaranya, mereka merasai benarnya tauhid af'al. Bahawa tidak ada daya upaya melainkan Allah. Mereka merasai. Perasaan itu mengisi hati mereka itu. Mengisi perasaan mereka. Kefahaman akal mereka dan perasaan mereka. Dirasakan hakikat itu. Hakikat la hawla wa la quwata illa billah. Bukan saja kefahaman. Bukan saja keyakinan. Tapi mencetus sampai ke dalam rasa hati mereka itu. Jelira. Dirasai hakikatnya. Benarnya. Dan terkesan di dalam hati mereka itu. Lalu pada waktu itu kalau dia beri nasihat. Nasihatnya itu dia akan menembus. Akan meninggalkan kesan yang mendalam kepada orang yang dengar dia itu. Sebab apa? Tengok sini. Kerana bila mereka akan menyampaikan nasihat, bila ahli makrifat ni nak beri nasihat, nak mengajarkan ke, nak beri nasihat ke, nak beri pedoman ke dan sebagainya ke, maka terlebih dahulu kontak hubungan mereka kepada Allah. Maksudnya bila nak beri nasihat tu, hati mereka ni berhubung dengan Allah dulu. Berhubung dengan cara mana? Tadilah mereka sedar, mereka rasa bahawa tak ada daya upaya melainkan dengan Allah. Itu maksud hatinya kontak, berhubung. Bukanlah berarti macam telefon tu, bersambung dengan makna sambung situ sini, tidak. Berhubung ni bahasa kita je, bahasa ahli tasawuf nak khabar. Dengan erti hati mereka itu tidak lalai. Hati mereka itu tidak lupa hakikat iman ni. Itu masuk kontak itu, berhubung tu. Bukan sambung situ, sambung sini. Macam guna WhatsApp ke ataupun guna Telekom ke apa ke dah. Bukan jenis macam tu. Jadi maksud bersambung kontak di sini, hati mereka tidak lalai. Tidak lupa. Selalu ingat, selalu merasakan hakikat la haula wa la quwata illa billah. Jadi ahli makrifat ni sebelum dia berbicara, sebelum bagi nasihat, itu dulu yang mereka rasakan di dalam hati. Mereka hilang daya upaya. Mereka pandang semuanya itu ada dengan berlaku dengan kehendak Allah, dengan kekuasaan Allah, dengan hidayah Allah, taufik Allah. Sebab tu mereka cakap tak sombong. Mereka cakap tidak ada kesombongan, bahkan ucapan mereka penuh dengan kejujuran, penuh dengan keikhlasan. Sebab mereka sudah memandang, merasa hakikat la haula wala quwata illa billah. Terapuh diri, daya upaya diri ni. Kerana sedar hakikat sebenar, semuanya tak akan berlaku kalau tidak dengan kehendak Allah. Tak akan berlaku kalau tidak dengan kekuasaannya. Jadi hakikat itu tu sentiasa teringat dalam hati, terasa. Hadir. Ini bagi ahli makrifat. Ni nak cerita kelakuan ahli makrifat. Sebab apa mereka ni, ahli makrifat ni, kalam-kalam mereka tu berenah. Kata-kata mereka itu berisi sehingga ulama-ulama ambil, mengolah, menyebarkan kalam-kalam mereka ni. Kalau kita tengok dalam kisah para alim ulama, yang disebarkan bukan saja ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, tetapi juga kalam-kalam ulama yang menghuraikan hadis-hadis Nabi dan yang menghuraikan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu. Kata-kata mereka itu. Sebab apa kata-kata mereka itu? Kata-kata mereka ini berisi. Kalau kata-kata huraian itu datang daripada alim ulama, maka penuh dengan informasi lah, penuh dengan dalil lah. Tapi kalau huraian itu datang daripada ahli tasawuf, penuh dengan makrifatnya, penuh dengan kefahaman-kefahaman kesufiannya itu. Jadi kata-kata mereka itu
Kalau kita dengar, siku molek. Maksudnya kita dengar benda tu kata-kata tu padat. Kata-kata tu penuh dengan pengertian, penuh dengan isi. Maksudnya dok cakap kosong lah. Itu bahasa mudahnya. Kerana bila mereka akan menyampaikan nasihat, maka terlebih dahulu konteks hubungan mereka kepada Allah. Yakni sebelum mereka mengungkapkan, menjelaskan, menasihat tu, hati mereka ni sentiasa berhubungan dengan Allah. Yakni menyedari, merasai hakikat tadi. Bahawa dia ni, kita ni tak ada daya upaya. Hakikat sebenar. Semuanya kita bergantung dengan Allah. Waktu tu menjadi perasaan yang mengisi hati seorang bagi mereka tu. Kita tak ada buah tu. Dalam otak kita ada keyakinan kita. Kita ada kefahaman tu sebab kita seorang Muslim, seorang mukmin Muslim, Ahlus Sunnah wal Jamaah lagi. Percaya hakikat tu. Tapi duduk dalam minda yang kita yakin, yang kita percaya. Tapi tak mari sampai ke dalam lubuk hati. Tak sampai situ. Itu beza. Jadi yang dikatakan ahli makrifat ni, keyakinan tu menusuk sampai ke dalam hati mereka, mengisi ke dalam ruang hati mereka tu. Itu bezanya. Bukan apa sebenarnya. Baik, hanya minta taufik dan hidayat petunjuk daripadanya. Bila hatinya itu merasai, menyedari, merasai tak ada daya upaya melainkan Allah, maka pada waktu itulah dia ni sentiasalah berhajat, bergantung, bermohon kepada Allah supaya dia beri taufik, dia beri hidayat. Inilah hakikat hamba yang sebenar. Hakikat hamba yang sebenar ni, orang yang rasa hakikat ketuhanan Allah tu, lalu dia sedar diri dia tu. Dia tahu tentang hakikat ketuhanan Allah yang Maha Esa, yang Maha Kuasa. Dia sedar diri ni siapa dia. Lalu sentiasalah dirinya itu bergantung, berpaut kepada Allah. Sentiasa mengharapkan, sentiasa bermohon, sentiasa minta hidayah, taufik, pertolongan Allah. Ini jiwa ahli makrifat. Itu jiwa dia. Sebab tu kalau doa-doa mereka ni mustajab. Sebab mereka ni berdoa bukan mulut, bukan dengan tangan, tapi benda tu datang jauh dari lubuk hati mereka. Dan doa seperti itu sangat mustajab. Mana dalilnya? Mana isyaratnya? Isyarat, dalil, isyarat. Idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Itu isyarat. Bila hamba-Ku bertanya, minta, maka beritahulah, nyatakanlah, fa inni qarib, aku ni dekat, kata Allah. Jadi dalam situasi manusia ini memiliki suatu kedudukan hati yang dekat dengan Allah, kalau dia minta mustajab. Ud'uni astajib lakum. Zunnun al-Misri, dia ni ulama besar Mesir, ahli makrifat, tapi dugaan dan tuduhan orang pun tak kurang. Zunnun al-Misri ni, sekalipun dia dikenali sebagai tokoh besar, tersuhu nama dia sampai hari ni, tapi zaman dia hidup tu, orang ada bahagi ke dia pun ramai juga. Itu menjadi sunnatullah, lumrah. Ahli-ahli makrifat ni ada saja, terutamanya dari kalangan orang-orang yang seangkatan. Kalau kita tengok orang-orang yang setarah lah, ataupun orang-orang yang sealiran. Kalau kita tengok timbul dok senang hati ni sesama orang bisnes. Kalau orang menukang, sama-sama menukang. Alim ulama, sama-sama alim ulama. Ia jarang sedaga dok senang hati dengan alim ulama, deki alim ulama jarang. Ia jarang cross tu, jarang gitu. Hok main dok senang dengan alim ulama ni, di kalangan alim ulama juga. Dia spesies serupa. Ia berlaku dalam spesies yang sama. Jadi Zunnun al-Misri ni berlaku seperti itu. Alim ulama ramai yang tak senang, bahkan menuduhnya sesat. Tapi dia sendiri memiliki sejumlah pengikut ke orang kepercayaan yang sangat ramai. Tapi dalam masa yang sama, ramai orang tak senang juga. Orang tuduh dia macam-macam, sesatlah, itulah, inilah. Tapi orang mula
nampak kelebihan dia ni dan mengiktiraf kelebihan dia bila dia mati. Lepas dia mati. Bila dia mati, Allah Ta'ala zuhirkan kemuliaan. Burung-burung mari duduk payung ke jenazah dia tu. Burung mari duduk atas tu. Duduk tebor ke sayap ni. Duduk payung ke jenazah dia tu sampai kubur. Jadi orang ramai tengok Allah. Baru sedar. Jadi setengah daripada orang soleh, Allah Ta'ala seperti itulah. Sunnah Nabi pun ramai orang tak berakhir. Nabi sendiri pun, orang kata, tak kurang orang kata dia gila lah, teruk lagi. Orang kata Nabi, innaka la majnun, kamu ni gila Muhammad, gila teruk. Dituduh sebagai gila lah, ahli sihir lah, tuduhan orang. Itu Nabi Muhammad. Maka berlaku. Tapi dalam masa yang sama, orang yang percaya kepada Nabi Muhammad, yang mengikutinya, berapa ramai, banyak. Itu sunnatullah dah tu. Maka alim ulama pun seperti itu, yang dapat melihat kebenaran mereka ni, dapat menerima ni ramai. Tapi kalau tak senang pun ramai juga. Itu sunnatullah. Jadi Zunub pun seperti itu. Cuma saya nak ceritanya, mustajab dia ni, masa orang tuduh dia tumpang satu kapal lah. Tapi dalam kapal tu ada juga sedago mata. Sedago mata duduk dalam tu dan dia hilang barang. Dari cepat guana ni, dia tuduh ke Zunun. Dia tengok Zunun ni nampak senyap, duduk seorang tepi dinding, tepi ni, bakal dia orang ni, bakal dia. Terus dituduh Zunun. Tanpa usul periksa, dituduh sebagai apa yang mengambil barang-barang ni. Jadi, bila dituduh sedemikian rupa ni, dengan tuduhan orang pun ramai percaya gini, dia tak ada hal lain kecuali, tadilah, hati nurani dia tu, minta dengan Allah. Tak ada sebab lain. Sebab apa? Hati dia tu tak ada paut lain dah. Ya Allahnya Engkau, ya Allah. Saya dah ingatlah doa ungkapan dia tu. Disebut tak macam mana doa-doa dia tu. Tapi benda tu mari jauh dari dalam lubuk hati dia. Bukan mari mulut dia ni. Mari daripada lubuk hati dia tu. Nampak selalu. Timbul selalu ikan-ikan. Mucung ikan tu mata tu. Sehingga Zunun kata, kalau mana banyak nama hilang, ambil semula. Ambil yang mana banyak hilang. Ambil mata-mata mulut ikan tu. Dari situ orang panggil dia nama, timbul nama Zunun tu. Zunun tu bermakna, Nun tu ikan nun. Zu tu pemilik ikan-ikan ni. Dari situ sejarah tu lah orang panggil nama dia Zunun, bukan nama sebenar dia gitu. Nama dia benda lain. Tapi gelaran dia tu suhu sampai hari ni. Zunnun al-Masri, orang Mesir, ulama besar Mesir. Mustajabnya pun dia bukan doa panjang-panjang, doa pendek je, beberapa perkataan, hanya menyebut nama-nama Allah 2-3 perkataan je. Tapi kenapa bisa sangat? Bisanya kat mana? Benda tu mari jauh dari dalam lubuk hati dia. Kita kadang-kadang 3-4 muka. Molek jangan salah faham pula. Nanti kan dia potong doa-doa panjang-panjang. Baca pendek. Jangan king ngaji kita ikan, tak boleh baca doa panjang-panjang. Jangan kabur gitu pula. Panjanglah. Tak apalah 2-3 gelar, tak masalah baca doa panjang. Tapi nak kabur sunuk 2-3 perkataan je disebut doa. Ya Allah. Dengan ismu apa nama-nama Allah tu, tiba-tiba dia pun. Nak kau bisa dia kat mana? Busi dia bukan atas mulut dia tu, mari dari yang lubuk hati dia. Kerana hanya Allah yang mengatur kalimah yang keluar dari lidah. Sebab ahli marifat ni sedang, aku boleh bercakap pun, mulut aku cakap pun, hakikat sebenar ni aturan dari Allah. Kalau dia tak gerak molek, tak boleh aku nak cakap. Tak boleh aku nak menjelaskan. Ataupun boleh orang tak faham seorang, boleh jadi belaka. Tapi yang menggerakkan aku sehingga dapat aku menjelaskan dengan baik, hati dia sedar bahawa semua ni gerak kerja dia belaka, usang dia belaka, mari dari dia belaka. Ahli marifat dia ada kesedaran. Dan Allah pula yang mengatur pendengaran yang mendengar. Demikian juga orang yang dengar ni, sehingga dapat dengar molek apa yang dia cakap, dapat faham. Yang menjadikan orang dapat dengar, dapat faham tu, itu juga gerak daripada Allah. Jadi ahli makrifat ni, kesedaran itu sentiasa timbul dalam hati dia.
Maka sebab itulah ungkapan-ungkapan dia itu terkesan. Kalimat-kalimatnya itu mendalam, difahami dengan baik. Lekat. Orang dengar kadang-kadang terngiang-ngiang. Kadang-kadang terdorong orang. Atas nasihat dia sepatah dua kata tu, nasihat bukan panjang, nasihat pendek-pendek je. Tapi kita rasa terkesan dengan nasihat dia tu. Itu dia. Itu nasihat yang datang daripada ahli makrifat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul hikmah makhafatullah. Artinya, pokok, yakni ibu dari segala hikmah. Dari segala hikmah itu ialah takut kepada Allah. Yakni kunci atau ibu daripada segala kebijaksanaan, hikmah ni intipati dari ilmu. Ilmu ni, kalau kalimah-kalimah dia pengetahuan tu ilmu. Kefahaman-kefahaman di sebaliknya orang panggil fiqh. Dalam lagi itu dia panggil hikmah. Itu tahap keilmuan dalam Islam. Sebab tu orang mengapa Quran, mengapa hadis banyak, tapi tak faham molek. Sebab ilmu dia tak sampai ke darjah fiqh. Di dalam hadis disebut, bila Allah Ta'ala nak menghendaki kebaikan bagi seseorang tu, faqahahu fid din. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Sesiapa yang menghendaki kebaikan untuk seseorang tu, jadikan dia dapat memahami dengan baik. Faqih ni sebenarnya kalau dari segi laut kok, ia dalang sikit. Hak atas permukaan tu ilmu, kocok banyak ilmu tu. Tapi kefahaman yang mendalam tu fiqh orang panggil. Sebab tu ulama-ulama mujtahidin bukan semua orang menghafal Quran, semua orang menghafal hadis boleh jadi ulama mujtahidin. Tidak. Mungkin dia ingat Al-Quran, dia ingat hadis, sanad-sanad semua, belum tentu dia boleh jadi faqih. Sebab fiqh ni dia satu bentuk kefahaman lain yang Allah Ta'ala beri ke dia. Kalau kita tengok dalam sejarah ni, tak berapa ramai lah. Iaitu ada 4 orang usuhunya. Imam Abu Hanifah, Imam Malik bin Anas, Ahmad bin Hanbal, Muhammad ibn Idris Asy-Syafi'i, Abu Thawr dan sebagainya. Adalah beberapa orang, tapi usuh 4 orang. Padahal yang menguasai ilmu Al-Quran dan hadis bukan 4 orang ni saja. Ramai lagi alim ulama, tapi tak sampai ke darjah faqih. Sebab faqih ni kedalaman ilmu yang lain sikit. Tapi kalau dalam lagi, ia pergi kepada hikmah. Jadi sini Nabi nak khabar pokok dari segala hikmah. Yang ni pokok daripada segala inti ilmu tu. Inti ilmu tu, pokok dia tu, dasar dia tu, nunggu dia tu adalah takut kepada Allah. Yang ni jiwa yang jernih. Artinya apa? Hikmah kebijaksanaan tu, saripati ilmu tu, intipati bagi ilmu tu, tempat timbul dia, tempat tubik dia tu, dari dalam lubuk hati yang penuh dengan takwa Allah. Mari dari situ. Tempat timbul dia. Daripada hati yang takut kepada Allah. Bahasa mudah kok, hati yang penuh dengan takwa Allah. Itulah tempat timbulnya ilmu hikmah dan kebijaksanaan. Di dalam hadis ada disebut, man akhlasa lillahi arba'ina sabahan tafajjarat yanabi'ul hikmah min qalbihi ala lisanih. Sesiapa yang mengikhlaskan hatinya, mengikhlaskan amal 40 hari ikhlas dengan penuh keikhlasannya, kesan dia tafajjarat yanabi'ul hikmah, mutiara terpancarlah mata air hikmah daripada dalam hatinya sehingga terkeluar sampai ke lisan dia, sehingga dapat diungkapkan, dapat diucapkan kepada orang ramai. Itu dia. Jadi mari dari dalam lubuk hatinya, dia umpamakan seperti air, mata air. Kan mata air kan orang gali, pakai gali, gali jumpa mata air. Ulama-ulama membuat bandingan sumber ilmu ni ada 2. Satu dengan cara tadah air hujan. Ilmu tadah air hujan. Ini ilmu ulama.
Tapi kata khabar ni marah dia oleh ulama. Tapi tak apalah. Ulama marah kata khabar gini. Tapi nak khabar ni kita tak nak khabar ulama dulu khabar. Ada jenis ilmu mari ikut tu. Mari tak ada hari hujang. Ada sejenis ilmu mari ikut gali dalam tanah. Air lah air. Kalau air bandingkan ilmu. Ilmu tak ada hari hujang ni ilmu mana? Ilmu hak kita pergi belajar, kita mengapa, itu tak ada hari hujang. Hak tu pula kena tengok payang lah, besar kecil. Lepas tu tengok mucung payang tu, luas ke tak? Jadi kalau payang besar, mucung kecil, tak banyak masuk dalam. Tak banyak ilmu boleh. Ngaji lama banyak, tak banyak boleh. Nak kata apa kodok masing-masing lah. Ada setengah tu jenis payang luar, muka payang tu besar dah. Hak tu hujang masuk beratah air dalam. Ada orang biasanya tu. Tapi mari dari luar. Tapi kata ulama, ilmu bukan dari jalur tu saja. Ada punca lain lagi ilmu ni. Punca kedua ni lah. Ulama tak terima. Ulama-ulama fiqh tak percaya ada ilmu biasanya ni. Tak ada kata. Ngaji lah. Tak ngaji bodoh. Itu ilmu tu fiqh. Ia tak sedar setengah orang jadi alim bukan dengan cara, bukan tak mengaji langsung, mengaji kok. Tapi sebahagiannya diberi dalam bentuk lain. Ilmu yang disebut ilmu diumpamakan oleh alim ulama seperti gali telaga, gali dalam tanah. Sampai ke mana? Sampai temu mata air. Keluar mata air. Apa beza bentuk ilmu air hujang tadi? Mari tadah payang. Penuh payang ada? Penuh payang ada. Lepas tu kalau panas sikit, ni kering. Kering. Tak ingat. Ni dah ingat. Ngaji lama sikit dah ingat. Jadi dah ingat lah. Itulah. Inilah. Kena kalik sama kita ni. Sebab tu Imam Ghazali sebelum dia merubah kaedah dia mengaji ni, dia bergantung dengan kitab Imam Ghazali. Ilmu-ilmu dia duduk kitab belaka. Dia pergi jalan mana bawa semua. Susah hati ke tak ada kitab. Macam darah daging, macam makanan dia Imam Ghazali dulu. Sampailah satu ketika dia bermusafir, dia ikuti satu kafilah. Kafilah tu kena ropok. Perokok tu ambil belaka, termasuk kitab-kitab dia. Imam Ghazali kata benda, mau nak ambil orang lain, mau ambil lah. Tapi kitab aku dia jangan ambil. Kitab aku mau jangan ambil. Mau nak ambil orang lain, mau ambil. Kitab aku jangan ambil. Kamu ambil kitab aku, habis ilmu aku. Perokok tu kata benda. Kalau gitu, hak aling tu kitab, bukan mu aling. Imam Ghazali dengar bos tu sutih, tersentok dia. Sehingga itulah yang merubah gaya hidup Al-Ghazali. Merubah sistem hidup dia. Peropok, mulut peropok. Bukan mulut tok lebah, mulut peropok. Aling ni kitab, bukan mu. Mu ni jahil, dah aling. Dengar buah tu sutin dengar Ghazali. Sehingga Imam Ghazali mengungkapkan apa? Hadza mustantaqun antaqahullah. Ini adalah kalam yang dibicarakan Allah. Ni kalam ni sekali mari daripada mulut peropok ni sebenarnya gerak daripada Allah untuk sedarkan aku ni. Lepas daripada itulah Imam Ghazali menghafal semua ilmunya. Lepas tu tak payah pakai kitab dah. Itu Ghazali. Tapi nak beritahu ilmu ni jenis tadah payang ni bila panas kan ia kering. Kering. Ia kering lama sekali kena molek habis payang. Kering. Maksudnya kena main semua. Tapi kalau ilmu hak mari kat bawah ni ia macam mata air. Sebagai dari satu segi dak kering-kering. Dan siapa situ tu, siapa punca, sesiapa yang dikurniakan Allah, siapa punca dia tu dak kering ilmu dia. Ilmu ni dak kering, bahkan melempoh-lempoh. Melempoh-lempoh. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal dulu berlaku contoh ni. Al-Ghazali sebut benda ni dalam kitab Ihya. Disebut dalam kitab Ihya. Jadi kata dia masa tu ada seorang ahli tasawuf, tapi dianggap sebagai ahli tasawuf yang
Bukan orang cerdik lah, bukan orang alim. Bukan orang alim dia ni. Namanya Syaiban Ar-Ra'i. Dia ni ahli tasawuf, ahli ibadah. Tapi orang tak anggap dia ni sebagai alim ulama. Bukan orang pandai lah, bukan orang alim. Orang ramai bernama. Jadi orang tak anggap dia sebagai orang alim. Jadi Imam Ahmad ni, dia nak betul sikap orang ni. Kan dia tengok dok alim mana ni, dia nak betul sikap. Dia buat gua ni. Masa tu Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Syafi'i ni sezaman. Dua orang ni sezaman. Imam Mamsur ni, Imam Ahmad, Imam Syafi'i, Imam Malik ni sezaman mereka. Imam Abu Hanifah je dulu sikit. Dodang Imam Syafi'i. Tapi tiga orang ni sezaman. Jadi Imam Ahmad ni nak pergi betul Syaiban Ar-Ra'i ni, nak khabar nasihat ke dia sebagai ngaji lah sikit, pergi ngaji, dia jadi alim sikit. Imam Syafi'i larang. Tak payahlah. Bahasa saya lebih kurang kita melarang. Tapi Imam Ahmad tak, dia betul berkerah juga untuk pergi nasihat. Lalu dia buat macam mana? Cara dia nak betul ke orang, dia tanya soalan. Bila kawan ni tak boleh jawab, bagi nasihat. Mu kena pergi mengaji lah, kena pergi belajar lah. Lalu soalan apa yang dia tanya? Dia tanya satu soalan, dia kata, orang yang terlupa semayang. Dia tahu, memang yakin dia terlupa. Tapi dia tak tahu, dia tak ingat mana zuhur ke, asar ke, garik ke, isya ke, subuh ke. Tapi dia tahu, ada sesemayang dia terlupa nak semayang. Dia nak qada mana ni. Sebab dia tak yakin ni. Tak tahu mana ni, zuhur ke, asar ke, hak mana. Tapi hak dia yakin memang ada hak terlepas. Dia nak qada mana? Nak qada zuhur? Nak qada asar? Jadi Imam Ahmad tanya dia. Jadi kata Syaiban Ar-Ra'i, orang ni dia kena ajar dia. Kena ajar, kata pajang. Maksudnya pendapat Syaiban Ar-Ra'i ni atas hukum takdib. Takdib ni supaya dia lain kali dia tak buat lagi. Dia kena qada belaka, kelima-lima semayang kena qada belaka. Jadi jawapan dia itu betul. Dari segi ni takdib. Tak salah segi fiqh. Jadi Imam Ahmad tak suka dia boleh faham masalah sampai gitu no. Boleh sebut menjawab persoalan yang agak rumit itu dengan jawapan seperti itu. Sampai jatuh pesang Imam Ahmad. Jatuh pesang. Nak kabarnya ada ilmu. Tapi saya nak kabar adanya ilmu ni. Tapi bukan suruh orang tunggu ilmu ni. Jangan pula main tak pergi ngaji dah. Pakai tunggu ilmu ni sudahlah. Itu sikap yang salah. Mengaji kewajipan. Wajib. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Mengaji ni, pergi cari ilmu ni wajib. Itu kewajipan syarak. Cuma adanya ilmu yang dikurniakan Allah ini adalah sebagai suatu tambahan yang diberikan Allah kepada seseorang yang nak dimuliakan. Jadi kita kena bezalah hak mana kita kena cari, hak mana yang diberi. Jadi hak diberi itu diberi. Tapi hak kena cari, kena pergi carilah. Antara silap sebahagian daripada orang-orang yang mengaji tasawuf ni, mengaji tarekat ni, dia main tunggu ilmu ni. Tunggu ilmu hak diberi ni. Hak pergi cari, tak pergi cari sekarang. Ni silap. Sebahagian sikap orang-orang yang mengaji ilmu-ilmu kerohanian ni, ini antara kesilapan dia. Dia tak boleh mengaji sekarang. Kerana semata-mata nak tunggu ilmu yang diberi ni. Jadi itu sikap yang salah. Tapi adanya ilmu pasal itu tu, tak boleh nak nafi. Memang ada. Jadi, begitulah yang nak diberitahu. Bahawa punca ilmu hikmah ni, yakni saripati daripada ilmu tu, kunci dia tu adalah mari dari dalam
hati yang penuh, yang jernih. Hati yang jernih lah. Hati yang penuh dengan takwa Allah. Cuma Nabi sebut dalam kalam dia ni, Ra'sul hikmah makhafatullah. Itu bahasa yang ringkas. Kepala kebijaksanaan itu adalah takutkan Allah. Jadi kalau kita nak huraikan panjang sikit, bahawa ilmu yang merupakan intipati dari ilmu ni, ilmu yang datang punca je mari dalam hati yang jernih. Hati yang penuh dengan takwa Allah. Hati yang penuh dengan takwanya itu. Baik, firman Allah Ta'ala, innama yakhshallaha. Ini ada kesilapan baris dalam kitab saya ni, tulis Allahu tu salah baris tu. Dan betul. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Surah Fatir ayat 28. Maksudnya, artinya, sesungguhnya yang takut benar-benar kepada Allah ialah orang-orang ulama. Tengok molek. Orang yang betul-betul takut pada Allah ni ulama. Dah ulama takut belaka. Tidakkah kita dengar ada ulama yang disebut ulama usul, ulama jadi ulama buruk, jahat lah, ulama jahat je kan. Dah tu guana pula tu. Sedangkan ayat ni khabar yang takut pada Allah tu ulama. Tapi kenyataannya dalam hadis disebut ada ulama yang ulama yang jahat. Dan kita pun tengok ramai orang yang alim ulama tapi amalan pun tak lewat kira mana, akhlak berat nanang, banyak juga pasal gitu. Banyak juga pasal gitu. Dah guana ni. Jadi ulama yang dimaksudkan di sini ahli ilmu, iaitu ahli ilmu yang arif. Kalau kita hari ini ulama di sini, kalau dalam bahasa istilah tasawuf disebut hukama, ahli makrifat. Mereka inilah orang yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama yang tidak takut kepada Allah adalah ulama usul, yakni penipu umat. Siapa yang bertambah ilmu tetapi tidak bertambah hidayah imannya, maka tidak bertambah dekat kepada Allah, bahkan bertambah jauh. Inilah yang saya sebut dulu, hijab ilmu, ilmu bertambah. Tapi kedudukan dia dengan Allah semakin jauh. Yang menyebabkan kedudukan semakin jauh tu sebab apa? Rosok hati. Kau alim, berasa, kau banyak ilmu, berasa serba tahu. Berasa alim sekali. Kau mulalah tengok orang lain, bodoh belaka. Orang lain tak tahu kala belaka. Orang lain tak kena belaka. Dia betul belaka. Ni hijab ilmu. Saya kata ni sebab disebut dalam kitab. Orang nak pakar, tak mau pakar, dia punya cerita lah. Bacalah kitab tasawuf. Jangan marah kita pula. Kita kabur dan sebut dalam kitab tasawuf ni. Jadi kita dah hurai panjang dulu. Oleh kerana sudah masuknya waktu sampai syarat ni dah ni, kita berhenti setakat ini dulu dan insya-Allah akan bersambung huraian kalam hikmah ini pada kuliah-kuliah yang akan datang. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.